tengah ada. Okey, cantik. Alright, apa khabar semua dan selamat datang kembali. Apa khabar? Sihat. Cik Ayub ada di mana? Ada di Johor ke? Ya, alright. Yang lain macam mana? Apa khabar? Baik-baik saja. Dah makan ke belum? Alhamdulillah sihat. Alright. Dah cantik. Makan apa? Boleh share? Makan apa malam ni? KFC tu. Aduh, mentang-mentang dah gaji tu, asam pedas je. Sip lauk. Ni makanan siang biasa orang makan. Dibuat makan malam nasi lauk ni. Okey. So, Alhamdulillah ada lagi yang dekat sini pada hari ini. Sekejap. Okey. So, berapa ramai yang dapat join kelas dengan Coach Alif? Boleh share tak? Siapa yang join Coach Alif hari tu? Komen 1. Makan petang, makan tak malam. Malam tak makan, makan tak malam. Ada tak yang join dengan Coach Alif? Yes, seorang, Puan Zaida. Lagi yang lain ada tak yang join lagi? Macam mana dengan Coach Alif hari tu? Faham tak? Yang Coach Alif hari Rabu. Siapa yang dapat join kelas hari Rabu hari tu? Hari Rabu kemarin. Dia ajar pasal apa? Coach Alif ajar pasal apa? Yang join tu. Apa yang input yang dapat dekat dengan Coach Alif hari tu? Copywriting. Okay. So semalam siapa yang dapat join? Siapa yang dapat join semalam punya kelas dengan Dr. Azam pula? Saya kejap ya. Saya ada masalah teknikal sikit. Alright. Okay. Lighting dah ada. Terlepas kelas saya tidur. Okay. Tak apa. Yang mana yang pasal produk dan guna macam mana cantik. Alright. So ada yang dah dapat join kelas hari Rabu. Sebenarnya kelas hari Rabu kita ajar basic macam mana nak buat copywriting. Macam mana nak buat copywriting tu dia mainkan emosi yang ringkas. Dan semalam kita ada juga kelas pasal produk dan macam mana nak guna, macam mana nak produk apa yang bersesuaian untuk pelanggan-pelanggan anda. Dan hari ini pula kita akan belajar mengenai Google. Kenapa kita kena buat perniagaan kita di Google? Sebelum tu saya nak tanya, orang dekat dalam ni semua ada Google ke tak ada Google? Ada tak Google? Tahu tak Google tu apa? Ada. Buat masa ni Google masih percuma ya. Google tak ada kenakan bayaran. Okey, so malam ni kita akan belajar mengenai Google. Alright. So bagi yang tidak mengenali saya adalah Coach Azlan, selaku trainer manager di DND, di mana saya akan membantu mereka-mereka di dalam bidang pemasaran dan meningkatkan lagi mutu perniagaan dengan DND Elite ini. Ada tak yang tak pernah masuk kelas saya? Ini yang kali pertama. Boleh tak komen 3? Yang tak pernah. Push. Okey, yang pernah boleh tak komen 4? Okey, 3 pun ada Encik Ayub. Alright. So ada yang 3, ada yang 4. Okey. So saya share screen saya. Okey paparan screen saya nampak Okey. So kita melengahkan masa, kita teruskan dengan kita punya apply style. Kita tekan apply style. Okey. Topik pada malam ni kita akan ajar mengenai kenapa kita kena start dengan Google dan mulakan Google Profile Business. Okey. So, ini adalah yang saya dapat rumuskan kenapa Google. Sebab Google adalah www yang paling ramai diguna orang. Faham tak apa bila saya sebut www tu?
dia adalah World Wide Web. Bukan yang WWF, dia tak ada kena-mengena. Bukan World Wellness, tapi dia adalah World Wide Web, di mana kalau kita nak cari sesuatu, mesti kita akan Google. Termasuklah tempat. Kalau dulu kita nak kena berhenti tanya orang, sekarang ni kalau nak pergi mana-mana, kita Google je. Biasa buat macam ni tak? Biasa. Okay. So satu lagi, dia yang seterusnya, dia senang untuk orang cari perniagaan kita. Okay. Macam contoh, siapa yang berniaga dekat Shopee sebenarnya? Ada tak ramai? Ramai tak orang yang berniaga dekat Shopee sekarang? Ada tak dalam ni yang berniaga dekat Shopee? Ada. Okay. Sebenarnya senang tak orang nak cari bisnes kita? Atau sebenarnya dekat Shopee tu lebih pada mencari produk kita? Bukan bisnes kita, tapi dia lebih pada produk. Kalau perasan, dekat Shopee, kebanyakannya orang akan lebih pada produk dan bukan sebagai satu perniagaan kita sendiri. Okay? So, jadi kita buat Google supaya orang nak mencari perniagaan kita lebih senang. Okay? Macam contoh, bila kita berniaga di Shopee, contoh saya menjual sesuatu produk di Shopee. Orang tak akan kenal pun saya ni siapa. Macam contoh Puan Azilah. Puan Azilah berniaga menjual produk di Shopee. Dan bila orang tu beli sesuatu produk, dia takkan sebut pun perniagaan Puan. Macam dia takkan sebut dia beli daripada Puan Azilah. Apa yang dia akan sebut? Apa yang customer akan sebut? Dia akan sebut dia beli di mana? Beli di Shopee, betul. So kat sini dah menenggelamkan perniagaan kita. Tambahan lagi, dekat Shopee, kadang-kadang bila kita tengok dekat bawah, dia ada harga yang lebih murah dan juga pesaing-pesaing kita. Contoh produk yang hampir sama. Contoh kita jual sachet inci, ada banyak lagi dekat situ. So sebenarnya ini antara benda yang keburukan dekat Shopee kalau kita nak berniaga. Okay? Bukan saya kata tak boleh berniaga, tapi kalau boleh kita nak luaskan lagi perniagaan kita. Kita nak orang mencari kita sebabkan perniagaan kita, branding kita. Okay. Seterusnya, link perniagaan di banyak platform. Okay. Walaupun kita mencari satu produk, contoh perniagaan kita, dekat dalam Google, dia boleh linkkan perniagaan kita tu, walaupun kita guna Facebook, walaupun kita guna TikTok, walaupun kita guna YouTube, dia akan masuk dekat dalam Google. Betul tak? Biasa tak? Walaupun benda tu Facebook, dia tetap akan keluar dekat Google. Sebab Facebook pun kita tetapkan Google apa itu Facebook. Alright. Betul. Okay. Boleh akses perniagaan dengan lebih mudah. Naikkan branding kita. Kita tak nak bila kita beli sesuatu benda tu atau orang beli dengan kita, orang ingat benda lain. Orang ingat Shopee. Dia dah naikkan platform Shopee je sebenarnya. Tapi dia tak naikkan branding kita pun. Itu yang paling sedih sekali. Okay. Next, pelanggan lebih percaya. Kadang bila kita berniaga, okay, tuan-tuan, puan-puan berniaga online. Kadang-kadang bila diorang nak tahu yang puan-puan, tuan-tuan ni scammer ke tak, agak-agak apa yang diorang akan buat? Dia nak tahu dia ni scammer ke tak? Apa yang diorang akan buat? Pelanggan bila dia nak beli produk dengan kita dan kita bagi detail, harga semua, kita kenalkan diri siapa, lepas tu dia rasa macam yakin ke tak yakin, apa yang dia akan buat? Search, dia akan Google. Semak nombor telefon, dia akan cari nama kedai di Google. Betul? So, bila ada perniagaan kita di Google, pelanggan akan lebih percaya dekat kita. Dan satu lagi, zero cost marketing, di mana kita boleh buatkan SEO supaya orang mencari produk kita dengan lebih cepat. Okay? So, antara langkah-langkah penting sebenarnya adalah mencari pilih keyword yang bersesuaian dengan perniagaan. Dan bila benda ni tuan-tuan dan puan-puan dapat, dia akan memudahkan kita nak buat zero cost marketing. Mana orang Google,
dia naikkan SEO kita. Okay. So, biasa berapa ramai orang dekat dalam ni yang memang selalu beli barang dia Google dulu? Boleh tak komen 5? Selalu beli barang dia Google dulu. Ada tak? 5. Okay, cantik. So, hari ni kita tukar pula. Kita biar buat orang yang Google barang kita. Apa pula yang kita jual? Boleh? Sebenarnya, topik pada malam ni pun, antara tujuan dia adalah satu, saya nak menyusahkan hidup scammer. Satu, ada 3-4 customer saya snap gambar kat Shopee tanya kenapa harga lain. Diorang kurang percaya kat Shopee, tapi ada juga yang terkena sebab dah order. Yes, betul. Betul. Satu lagi sebenarnya, satu saya nak menyusahkan hidup scammer sikit. Dan seterusnya, perniagaan, kita tahu ada dekat dalam ni yang berniaga dekat rumah. Yang beli produk, dia simpan dekat rumah, dia jual. Ada juga yang ada kedai, tapi kedai dia tiada di dalam Google. Pun ada. Okay. Dan satu lagi, perniagaan dulu trend, bila kita sebut perniagaan online, memang naik sebab orang tak boleh keluar rumah. Tapi perasan tak? Sekarang punya trend pun, offline dah semakin naik juga. Lebih-lebih lagi bila scammer ni berleluasa dan banyak sangat produk yang orang jual di pasaran, customer perlukan trust. Jadi sometimes diorang ni ada setengah yang dah beralih pada online, dia start pergi offline juga untuk kenal. Jadi kalau boleh kita nak biarkan dia balance. Alright, so saya teruskan kita punya perniagaan pula dekat dalam Google. Alright, saya share skrin saya. Sekejap. Okay, skrin saya nampak tak sekarang? Nampak tak skrin? Dulu nama dia adalah Google My Business, tapi sekarang ni kita dah tukar namanya Google Business Profile. Dulu kalau yang biasa yang pernah guna adalah Google My Business, tapi sekarang ni dia lebih profesional dan dia lebih mudah sebenarnya. Okay, so ini sebagai contoh. Yang ni yang saya dah pernah ada, Google Business Profile. Okay, so saya buka. Okay, sign in. Ini yang pernah saya buat. Nasi lemak ayam belada. Okay, so first tadi saya dah cakap pasal keyword. Jadi kalau kita nak buat sesuatu perniagaan ataupun kita nak naikkan SEO, orang cari perniagaan kita tu, kita kena tahu apa agak-agak orang akan Google. Jadi ada banyak cara untuk kita nak tahu. Seperti kita boleh guna Keyword Explorer. Alamak, dekat sini tak ada. Okay, tak apa. Kita boleh guna trend. Okay, Google Trend. Okay, dekat Google Trend, kalau contoh kalau saya buat sesuatu perniagaan, saya letak SEO, search term. Ini adalah orang yang akan Google pasal SEO. Kita boleh tengok. Maknanya dia terikat 159. Ini adalah trend dia. Cuba kalau kita compare dengan Sacha Incheon. Maknanya kalau saya nak buat, saya nak letak dekat dalam keyword saya untuk nama kedai, saya akan guna SEO atau Sacha Incheon. Kita tambah lagi DND 369. SEO. Okay. So kalau kita tengok dekat dalam ni, search term orang paling banyak Google adalah Sacha Incheon. Jadi jika kita letak langsung pasal Sacha Incheon, sebenarnya dah rugi. Sebab orang yang Google DND 369 dengan SEO,
Sacha Inci All, nama singkatan dia SIO, SEO. Adalah lebih sedikit berbanding dengan orang yang Google Sacha Inci All. Dekat sini faham tak asas dia? Yang ini adalah daripada segi keyword. Kita kalau nak letak nama kedai di Google, kita kena letak phrase yang banyak orang Google. Baru kita buat. Sebab tu saya letak dekat sini nasi lemak ayam belada. Contoh, saya terus letak nasi ayam belada. Nasi ayam belada. Dia punya orang Google lebih banyak perkataan ini berbanding nasi ayam belada atau nasi lemak ayam, nasi belada. So ini adalah phrase yang lebih ramai guna. Sebab tu saya menggunakan ayat ini. Dan orang buka. Okay, so ini kedai makan lah. Ini sebenarnya wife saya punya perniagaan. So saya tolong dia buat jugalah. Okay. So kita buat. Tapi hari ni yang saya nak ajak adalah dia tak ada kena-mengena dengan apa. Untuk saya buka untuk saya punya sebagai gambaran tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Saya mulakan dengan kejap. Alright, surprise gift. So ini antara perniagaan yang ada juga. Okay. Jadi jika faham, alright. Kejap. So jadi jika dah buat Google profile ni, okay. First kita akan tekan, kita akan masuk dululah kita punya Google. Okay. Jika dah ada Google, so kita boleh edit. Tapi untuk orang yang tiada Google business profile, dia boleh create dulu dia punya. Contoh dekat dalam ni yang tak ada, yang kosong. Google business profile. So saya buka di dalam ini. Your business is not visible. Ni saya buat RX Water dulu. Okay. Dia ada tulis manage. Ni get it. Okay. Alright. So, kenapa kita kena buat? Sebab satu dia free, mudah dan boleh dicantikkan. Okay. So, manage kalau orang yang dah ada dan untuk orang yang tiada lagi, dia boleh create yang barulah. Sekejap saya cari yang macam mana kita nak create yang baru. Sebab saya dah ada, jadi kalau saya tunjuk jadi susah pula untuk orang-orang lain kan. Kita ambil contoh kalau yang tak pernah create. Sekejap. Okay. So, Google Business Profile. So, ini Gmail yang memang dia suci, dia masih tiada Google Business. So, kita buka dekat sini. Nampak? So, kalau dekat dalam ni, dia masih kosong. Kita tak ada buat. So, kita sign in dulu. Manage now. Okay. So, bila kita tekan manage now, dia akan keluar. Get your business discovered on Google Maps. So, saya nak letak nama kedai apa? Contoh, saya nak buka kedai Teddy Bear. So, saya letak kedai Teddy Bear Besar Murah. Okay. Contoh, rasa nak buka yang ada dekat dalam ni, rasa nak buka perniagaan Sacha Inci All. Tapi nak letak branding dia juga. Sacha Inci All DND by letak nama brand dekat belakang. Shima Omar. Boleh letak nama Zawiyah Din. Apa nama perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau boleh, untuk permulaan letak dulu keyword juga di depan. Sebab perniagaan ni baru saja dibuat dan kita nak orang lebih banyak yang Google kita. So kita buat macam ni dulu. Sebab jangan risau, benda ni boleh ditukar. Contoh branding kita dah kuat. Kita rasa orang akan Google dah. DND369 ni orang akan Google. Atau nama brand kita ni Ayub dah memang kuat. So lepas tu baru kita boleh tukar, tak ada masalah. Tapi untuk startup kita boleh tulis dulu untuk keyword kita. Okay. So perniagaan kita boleh pilih sama ada kita nak buat online atau kita memang ada kedai atau kita ni buat servis. So dekat dalam ni saya percaya ramai tuan-tuan dan puan-puan boleh letak local ataupun online. So saya letak online Kalau yang tak faham boleh buat minta saya stop. Okay.
Website. Website ni tak semestinya kita kena letak memang website kita. Sebagai contoh, saya ada Facebook. Dan SEO saya dah kuat. Jadi contoh dekat dalam ni, saya punya bisnes kedai teddy bear besar murah. Dalam ni pun dah ada kedai teddy bear besar murah. Okey, ni kedai dia. Alright. So boleh juga guna dekat Facebook ataupun mana dah yang profile ni. Okey. Ada yang rasa dia nak buat dekat Shopee ke, so boleh letak. Okey, business category. So saya buat teddy bear. Jadi dia boleh letak di bawah gift shop. Jadi kalau yang lain-lain dekat dalam ni, kalau rasa nak buat untuk SIO ataupun memang jual produk-produk kesihatan, boleh letak sebagai health. Contoh dekat dalam ni ada banyak. Boleh, FB boleh, Shopee pun boleh. Tapi kalau cara saya dengan akaun saya dengan Shopee memang saya letak beza tau. Nama perniagaan saya dekat social media dengan Shopee saya tak letak benda yang sama. Yang ni sebab saya berniaga benda yang lain. Contoh kalau dekat dalam-dalam ni ada yang berniaga DND 369, dia kena letak benda yang sama lah, Shopee harga yang sama. Reason saya tak buat untuk perniagaan lain, kita tak buat apa orang panggil harga nama Shopee dengan social media yang sama, sebab dekat Shopee ada perlawanan harga. Jadi kalau saya letak dekat Shopee tu, dia nama kedai teddy bear besar murah, dekat business social media saya letak harga kedai teddy bear besar murah juga. Dekat Shopee saya kena buat harga yang rendah. Jadi dia akan mensukarkan saya dekat pengiklanan dekat social media yang lain. Sebab dekat social media yang lain, dia punya harga lebih tinggi. Jadi orang akan confuse, kenapa orang ni berniaga dekat Shopee lain, dekat bisnes lain. Beza, Shopee naikkan sales tapi Shopee bagi insentif yang kecil sikit, sebab tu saya buat benda yang berbeza lah. So jika dalam ni mungkin ada orang yang ada 2-3 bisnes, so benda ni boleh diadapt, kita boleh buat jugalah. So boleh letak help. Contoh health consultant ke, untuk yang perniagaan, untuk kesihatan. Okay. So macam saya tadi saya letak gift shop. Okay, saya tekan next. Okay, so masukkan. Okay, so kalau contoh orang tak ada kedai, rasa-rasa Google Business ni nak buat tak? Tak ada kedai tapi nak rasa-rasa nak kena buat ke? Sebab ini map ni. Ini nak untuk orang buka map ni. Nak kena buat tak? Apa yang rasa-rasa nak kena buat ni? Boleh kot letak FB. Okay. So untuk orang yang berniaga online sekalipun, letak sahaja alamat rumah. Kenapa? Tak ada masalah. Google dia tak pergi check pun dekat rumah ni dia berniaga apa ke online ke, dia tak kisah. Letak saja. So rumah jenis township. Kalau yang duduk di kawasan macam pedalaman boleh letak. Okey, itu masuk alamat. Kenapa reason kita nak kena masuk alamat kita ni? Sebab nanti untuk verification, Google akan hantar sama ada postcard ataupun dia boleh hantar message, dia boleh hantar email. Biasa postcard untuk tempat yang Google punya satellite, yang van Google tu tak pernah sampai. So biasa dia akan hantar postcard lah. Okay, then next. Okay, masukkan nombor telefon. Next. Okay, put your business on the map. So kita nak letak perniagaan kita dekat dalam Google. So kita letak lah. Kita nak orang tahu location kita dekat mana.
Okay. So verification, saya boleh pilih. Dia ada boleh pilih lain juga. Macam contoh nak hantar dekat email. So sekarang saya minta dia hantar dekat handphone. Okay, accepted. Next. Sekarang kita boleh edit-edit. Dan kita pilih. Contoh perniagaan online. Boleh je on semua. 24 jam. Ini kalau perniagaan online. Okay. Kalau rasa macam walaupun duduk dekat rumah rasa nak bekerja sampai pukul 5 pun boleh. Tak ada masalah. Letak ikut kesesuaian. Kalau kita perniagaan online, kita boleh letak terus 24 jam. Okay, next. Uish, semua macam tak ada soalan Dia macam dah fokus dah ni. Tak ada masalah pun. Tapi sebenarnya benda ni verification. Nanti orang ketuk rumah tak ada. Okay. Yang tadi tu, kalau macam contoh duduk kondo ke apa, dia boleh alamat tu sama ada kita nak publish ataupun tak nak. Tu cantik tak ada nak tanya. Dia macam contoh dekat alamat tadi, yang paling penting, kalau kawasan tu baca kawasan bandar, kebiasaannya dia tak ada hantar postcard. Tapi macam contoh kawasan tu tak pernah, Google tak pernah sampai, biasa dia akan hantar postcard. Ataupun dia ragu-ragu, sama ada tempat ni wujud ke tak wujud, dia akan hantar postcard. Sebab dia nak tengok tempat tu sampai ke tak. Lepas tu yang macam tadi, kalau perasan, alamat saya tak boleh back. Kalau boleh back tadi, dia ada bagi tahu yang sama ada kita nak publish kita punya location ke tak. Kalau kita tak nak tulis publish location kita, kita boleh tutup. Dia tak boleh back, dia boleh ke depan saja. Google ni asyik pandang ke hadapan, sampai yang belakang dia dah tak boleh nak patah balik. Okay, next. So contoh, okay, bisnes saya buat bisnes anak patung. Jadi saya boleh letak sekejap, saya nak fikir copywriting. Ramai pula yang call sekarang ni. Pening nak cari hadiah bila dah last minute. Atau nak pujuk kesayangan. Kedai teddy bear besar murah menyelesaikan masalah anda. Dapatkan teddy bear yang kebutuhan besar pada harga termurah sekarang. Okay, so ini copywriting. Sebaik saya pergi kelas copywriting hari tu kan, dengan hari Rabu dengan Coach Alif. Blog dia boleh dekat dalam Google juga. Blog tu dia akan naikkan SEO juga sebenarnya. Tapi SEO ni kalau boleh kita maintainkan nama tu kena nama yang sama. Search engine optimization. Sebab kalau tak nanti dia dekat Facebook kita buka benda lain, dekat tempat ni kita buka benda lain, so SEO dia tak naik. Okay, so kita masukkan gambar. Okay, Big Teddy Bear Resources. Okay. Alright, kita masukkan. Okay, dah masuk. Ikutlah kalau rasa nak masuk 3 ke 10 ke. Tekan next. Ini nak buat advertising tak? Advertising pun saya rasa saya tak
tak buat kot malam ni. So semua orang buat Google dulu, hantar screenshot dekat saya. Lepas tu kita boleh buat yang advertise ni, Google Ads. Tapi nak kena ada at least 10 orang ke 10 ke 15 orang yang dah buat Google punya account ni, yang dah start dah buat apa? Dah start tunjuk perniagaan dia dekat dalam Google, kita akan buat yang Google Ads. Google Ads ni dia tak susah macam Facebook. Dia lebih mudah tapi dia lebih mahal sebab dia Google kan. Alright, so saya skip. Yang ni saya skip. Macam ni nampak. Ini kalau kita nak buat website. Google pun dah siapkan untuk orang yang nak buat website. Contoh saya nak letak kedai teddy bear besar murah. Buat masa ni orang tak ada yang beli lagi. So saya boleh beli RM50. Tapi saya akan design dekat dalam tu lah. Tapi malam ni pun kita tak buat yang ni. InsyaAllah memang kita akan buat lah kedai teddy bear besar murah. Cuma saya masih tak rasa saya nak buat website sekarang ke tak. Sebab yang tu kalau nak buat lagi banyak. Untuk nasi lemak tadi pun saya tengah buat lagi. Okay. So yang ni pun boleh buat banyak. Okay, edit. Boleh Encik Ayub. So Google Ads ni dia lebih mudah sebenarnya. Alright, your business. Dah ada profile. Okay, tak apa. So yang ni dah ada. So bila dah jadi, bila contoh ni dah jadi, dia akan jadi macam ni. So saya manage. Dia akan jadi macam ni. Once bila dah berjaya je, dia akan keluar dekat sini. Inilah paparan yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat nanti. Jadi boleh contoh nak rasa nak edit. Yang ni yang tak ada gambar. Ini saya baru buat. Okay. So boleh letak. Yang macam tadi kan, puan kata nak letak location. Location ni tak semestinya kena ni. Bila dia dah approve, contoh dia dah approve je. Mana puan yang mana tadi? Puan Zawiyah ke? Puan Salazar. Puan Salazar boleh padam alamat yang depan ni. Bila dia dah approve, boleh buat. Current website URL tu boleh letak Shopee, boleh letak Facebook, boleh letak TikTok. Mana-mana pun boleh. Okay. So edit profile ni boleh. Kalau kita nak tukar-tukar nombor telefon ke, ataupun nak letak website ni kan. Kita letak, contoh saya nak letak kedai teddy bear ni tadi. Alamat ini dia dah create website untuk kita. Okay. Ini contoh kita add link. Ni kedai teddy bear. Nampak tak? Perasan tak? Kedai teddy bear besar murah ni kan? Saya gunakan ayat wording semua sama. Kedai teddy bear besar murah. Dekat dalam Google pun kedai teddy bear besar murah. Instagram pun sama. Jadi SEO dia lebih senang untuk orang nak cari. Dan dia akan naik dekat semua benda tu dekat kita. So depending. Okay. Masukkan waktu semua. Alright. Contact boleh letak nombor telefon. Sama ada nak letak nombor telefon sendiri ke, nombor telefon kawan-kawan ke. Ikutlah. Okay. So lepas dekat dalam tu, boleh tekan edit produk. Okay. Setiap pilihan tuan-tuan dan puan-puan ni akan berbeza sedikit. Macam contoh, jika letak konsultasi, dia akan dekat sini dia lain. Kalau letak kita jual produk, dia akan letak produk. Macam contoh dekat nasi lemak ayam belada, sebabkan kedai makan dia letak edit menu dengan macam mana kita nak order, food ordering. So kita akan pergi tengok. So contoh, kita dah letak edit profile, kita dah tahu timing perniagaan kita pukul berapa semua. So saya nak letak foto. Foto ni tak ada lagi. So foto kita boleh pilih. Dia ada size dia rasanya. Ini tak tahu lepas tak size dia. Foto uploaded. Okay. Alright. So nanti dia akan masuk. Macam ni. Jadi jika orang Google, dia akan keluar gambar kita. Bila buka dekat map pun dia akan keluar. Okay. Dia akan keluar dekat sini. Alright. So message. Message ni pun kita boleh tekan. Pilih turn on. Jadi orang boleh message dekat Google. Kalau yang rasa tak boleh nak handle sebab takut nanti dia akan bagi review yang agak tak cantik, boleh turn off dululah. Okay, so edit produk. Dekat dalam ni kita dah boleh masukkan tau produk-produk kita. Okay, contoh saya nak letak gift box dinosaur.
Kategori, kita create yang baru, gift box. Product price. Berapalah harga dia ni? Sekejap RM37. RM37. Product description, kita ambil je dekat bawah ni. Okay, optional. Ini button kalau orang boleh pilih, benda ni sama je. Kalau tekan order online ke apa ke, dia akan pergi ke benda yang sama. Jadi kalau kita buat masa ni, kita letak dulu order online, kita letak nombor telefon kita. Jadi boleh letak. Publish. Drag masuk gambar. Okay, satu gambar. Manalah gambar. Rasa macam tadi dah ada. Tak ada. So kita ambil balik gambar. Okay. So gift box. Susah lah pula dia nak. Yang website. Sekejap Okay, sekejap. Saya save dulu gambar ni. Sebab ni kan laptop office, dia memang tak ada. Desktop screenshot. Okay. So kita pergi balik. Okay, masukkan gambar. And then dia publish. Okay, dah masuk, publish. Being add. So dia akan, kita boleh tunggu. Okay, kita tunggu nanti dia akan ada banyak. Jadi dekat dalam ni pun sebenarnya kita dah boleh buat orang berinteraksi dengan kita, orang beli produk dengan kita. And then boleh buat pick up and delivery. Contoh kalau kedai makan tadi, boleh letak dekat pick up and delivery, letak nombor telefon. Booking URL. Okay. So contoh kita tak ada, jadi kita tak payah letak. Tapi boleh juga kot kalau kita masukkan dekat untuk Shopee. Boleh letak pick up and delivery, saya rasa letak nombor telefon pun dah okey. Add link. Ini contoh kalau orang yang ada perniagaan makan boleh letak Lalamove dia orang. Link Lalamove boleh letak pick up and delivery. Okay. So Q&A. Q&A ni boleh letak macam contoh apa soalan-soalan yang akan ditanya selalunya. Okay, contoh pasal Sacha Inci All. Apa Sacha Inci All, daripada mana? So boleh letak dekat dalam ni. Okay, alright. So, okay. So kenapa saya cakap SEO nama tu, keyword tu penting. Cuba saya Google kedai teddy bear besar murah. Okay. So yang ni dia belum publish lagi lah. Tapi bila nanti dia dah publish, dia akan keluar. Dia dah keluar dekat sini. Tapi buat masa ni dia belum, dia masih di review lagi. So nanti dia akan naikkan dekat atas. Sebab kedai teddy bear besar murah ada satu saja. Okay. Tapi dekat dalam Facebook dia dah keluar. Dekat dalam Instagram pun dia dah keluar. Even dekat Shopee pun kita boleh cari nanti. Sebab benda yang sama, kedai teddy bear besar murah. Sebab tu wording ni penting tau. Dia akan cari. Dia boleh link. Kalau contoh yang tadi tanya pasal blogspot tu pun, dia akan linkkan juga. Kalau kita ada benda perkataan yang sama. Kalau kita punya perkataan dekat Facebook kita letak teddy bear, dekat Instagram kita letak benda lain, dia dah susah untuk kita nak naikkan brand kita. So nanti Google business kita akan jadi macam ni. Dia ada keluar. So sekejap. Dia belum update lagi. Okay, so kita tengok yang nasi lemak tadi. So bila kita dah buat, dia akan jadi macam ni contoh.
So bila saya Google nasi lemak ayam belada, dia akan ada keluar terus nasi lemak ayam belada ni. Dekat mana? Dekat area mana? Okay. Dekat Google pun dah boleh cari. Contoh orang nak cari Google Maps. Dia belum keluar lagi. Dia tak approve lagi. Nasi lemak ayam belada. Okay, dia dah keluar ini. Headline 1, 2 dan 3. Saya ada satu lagi, saya punya Merlips. Ini untuk perniagaan. Ini adalah untuk perniagaan pelamin. Headline yang mana satu jap. So ini perniagaan pelamin. So dia akan keluar kita punya location. Kalau kita ada gambar, dia akan tulis gambar. Dia ada gambar dekat sini macam yang tadi. Ni ada gambar. Ada gambar kawasan. Alright. So headline 1, 2 dan 3 nak tulis apa? Headline yang mana tu Encik Ayub? Encik Ayub ni dia dah advance dah ni. Kat mana Encik Ayub? Dekat bila kita dah letak nama website tu. Okay. Dia suruh kita tulis headline 1, headline 2, headline 3 mungkin lepas tu dia suruh dia minta kita apa ni? Dia nak kita apa? Encik Ayub pilih apa tadi? Help ke apa? Call. Untuk call. Untuk call? Untuk call. Lepas tu dia suruh tulis headline. Headline untuk call. So kalau kita pergi edit profile, dekat contact ni, dia nombor telefon je kita kena letak. Macam ni. Dekat ads tu, dia ada bagi contoh kat sebelah ni. Dekat ads tu, atas tu laman web saya, tulisan laman web. Lepas tu bawah tu ada bol warna biru. Ini yang dekat biru tu. Ini ads ads. Kalau ads tu, kita skip je dulu sekarang. Skip okay. Ads tu kita skip dulu. Sebab ads tu nanti dia akan bagi tahu dekat kita nak tulis apa, dekat pilih apa ayat-ayat yang penting, keyword penting yang orang nak Google, dia akan keluar. Itu ads. Jadi biarkan dulu ke? Skip je. Untuk ads skip je dulu. Kat sini tak ada skip, ada next. Boleh next. Boleh next. Ada skip, tak ada skip itulah Google ni tu yang kata bila kita dah terlepas, dia susah nak patah balik. Cuba tekan next. Okay, next. Okay, dah. Dia akan pergi dekat ads yang lain kan? Dia pergi keywords, match your search keywords. Itulah sebab dia dah masuk dekat ads ni. Itu yang kita tak masuk dekat dalam ni. Ads ni macam headline semua ni adalah apa yang orang nak, yang Cik Ayub nak orang cari. Contoh saja EGR semua. Jadi tak payah dulu ke macam tu? Untuk malam ni yang tu kita tak buat lagi. Tapi nanti next boleh ke sini yang ni nanti kita akan ajar juga. Tapi sebab dekat dalam bila once kita dah buat kita punya kalau boleh jangan terus buat ads sebab semua benda ni perlukan verification dulu. Okey, contoh gambar tak approve lagi, location tak approve lagi, tapi ads kita dah running. So kita punya profile tak complete, tak siap lagi, tapi kita dah run ads. So benda tu yang kira nanti tak cantik. Kalau boleh ads tu kita biar dulu. Itu sebab tu kalau orang yang dah ada nanti kita akan buat kelas yang ads. Sebab ads dia tak sesusah Facebook. Okay. Nanti next dulu lah. Alright. Okay. So yang lain clear tak? Ada apa-apa dah nak tanya? Contoh yang ni nanti kita akan buat. Yang ni ads. Ads pun kita boleh pilih. Engagement ke dekat YouTube. Alright. So, ada apa-apa soalan tak? Clear tak? Untuk kelas malam ni. Ke dah pening kepala, dah berat kepala? Cik Ayub yang tu nanti boleh WhatsApp dekat saya gambar. Tengok mana, sebab dia bila dah tak boleh dia dah tak boleh skip tu, biasa dia next tu, dia tak boleh ke belakang. Okay, rasanya dia dah next sampai yang dia suruh pilih berapa ringgit
sehari. Yelah. Itu ads tu. Yang tu kalau ajar orang lain pun dah pening ni. Nanti WhatsApp saya yang tu. Nombor telefon saya. Alright, so ada apa-apa tak soalan daripada yang lain-lain? Masih bersama saya ke dah tak bersama saya? Dah pening tapi saya ada rekod juga. Okay, ada apa-apa tak nak tanya? Faham sikit-sikit. Nak kena buat sesi counselling satu one by one ke? Ada recording tak? Okay lah, ramai minta recording, saya upload dekat dalam YouTube. So, kita ada YouTube baru yang kita buat. So, apa yang saya punya planning adalah kita akan masukkan recording kita ni dekat dalam YouTube. Yang mana teknikal-teknikal ni, kita akan masuk di dalam YouTube. Okay, so YouTube kita nanti boleh follow di Elite Official. Inilah nama YouTube kita. Buat masa ni kita baru je set up, jadi dia akan ambil masa sikit lah untuk kita nak masukkan. Maksudnya let's get started tu, tulis kita pilih no, do not use this info. Do not use this info. Untuk Bila ads ke apa? Ni dia kata let's started, set up your campaign. Jangan, tak payah. Sebab kalau No yang lah. tu dia dah akan run ads tu. No lah No. So ini kita punya Facebook yang saya tunjuk. Kejap. Tapi buat masa ni kita baru ada sikit. So kita tengah buat, baru je buat. Memang baru sangat buat. So boleh follow. Kita akan buat yang mana recording tu kita akan masuk dalam ni lah untuk yang teknikal-teknikal. Okay. Alright. Cik Ayub boleh mesej saya nanti kalau ada nak tanya. Cuma memang saya tak menggalakkan kempen lagi apa-apa. Kempen atau iklan. Selagi ads, selagi Google tuan-tuan dan puan-puan belum ready. Sebab nanti running ads memang rugi. What is your business name ni? Bukan website kan? Letak nama bisnes. Letak nama business kan? Contoh Sacha Inci TND 369 by Muhammad Ayub. Ataupun boleh letak brand lah. Contoh Encik Ayub punya brand apa company. Ada nama company tak? Ada nama brand tak? Nama company ada. Kalau ikut atas brand yang kita nak guna. Macam contoh Cik Zubari ZDS. So boleh buat Sacha Inci ZDS. ZDS Global. Kalau boleh penting buat keyword yang memang orang akan cari. Ada banyak tempat yang boleh cari sebenarnya. Keyword Explorer ni. Tapi tengok dia punya tempat dah tak aktif dah. Keyword Explorer. Dekat situ dia ada bagi tahu apa benda yang biasa orang cari. So yang tu boleh Google. So ada apa-apa yang lain tak nak tanya saya soalan ke yang dah pening ke? Rasa berguna tak? Dapat tak sesuatu kelas malam ni? Ke rasa menyesal pula masuk kelas malam ni? Dapat juga. Okay. Orang je Puan Sofiah, Puan Mani. Puan Mani punya dapat tu dia ada titik nokta tu macam dapat. Macam tu pula. Okay, alright. So, saya harap lah memang kena dapat sesuatu. Kena try buat. Okay, so saya letakkan lagi sekali nombor telefon saya. Kalau ini nombor telefon saya. Tapi saya akan balas esok pagi kot. Saya ada urusan sikit. Walaupun tak reti tapi tahu juga. Okey, ini nombor telefon saya. Buat kalau rasa perlukan macam nak coaching, boleh kumpul 5 orang. Nak kita buat sama-sama pun boleh. Tak ada masalah. Nanti kita akan set masa. InsyaAllah kita nak naikkan nama-nama kita punya dropship ni supaya dia tak pening kepala sangat orang nak cari bisnes dia tu dekat mana. Okey. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak tutup kelas ni. Ada apa-apa tak soalan terakhir? Soalan terakhir dekat WhatsApp lah. Boleh. Alright. Tak ada. Okey, so cantik. So terima kasih yang sertai kelas saya pada malam ini. Saya harap anda dapat sesuatu. Dan kita akan jumpa minggu hadapan. Selamat bercuti hujung minggu yang panjang. Sebenarnya saya dah cuti daripada hari Jumaat. So memang panjanglah cuti saya. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Silakan.